Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada semua pelajar ekonomi tingkatan 5, hari ini kita masuk kepada subtopik alat dasar ekonomi. Okey. So, sebelum tu kita tengok dulu dasar fiskal ni apa. Yang pertama, A ni. Dasar fiskal ialah satu dasar kerajaan, maksudnya kerajaan yang buat, yang dilaksanakan melalui perubahan dasar cukai dan perbelanjaan kerajaan. Okey, agar ekonomi yang stabil dapat dicapai. Okey. Jadi dasar fiskal ni dia menetapkan dua benda sahaja, iaitu dasar cukai dengan perbelanjaan kerajaan. Apa yang kerajaan buat bila berlaku inflasi ataupun kemelisitan ekonomi. Okey. Okey, kalau tengok kat sini, tujuan kerajaan melaksanakan dasar fiskal untuk mencapai keadaan ekonomi yang stabil tanpa inflasi dan pengangguran. Inflasi ataupun deflasi. Okey, tapi kat sini tulis inflasi dan pengangguran. Okey, sama je. Deflasi mesti ada pengangguran. Okey, so kalau tengok kat sini, kadar cukai dan perbelanjaan kerajaan boleh digabungkan melalui untuk menghasilkan dasar fiskal yang berbeza. Okey, dasar fiskal pecah pada dua. Dasar fiskal mengembang dan dasar fiskal menguncup. Okey, dengan kata lain, dasar fiskal ni, dasar fiskal mengembang lebih kepada bila berlaku kemelisitan ekonomi, ataupun kita panggil dia deflasi. Okey, deflasi pun samalah. Okey, kalau yang ni menguncup kita panggil inflasi. Okey. Jadi kalau tengok kat sini masalah, okey, kita tengok satu-satu ya, mengembang dengan menguncup. Masalah ekonomi ialah pengangguran, kalau menguncup inflasi. Okey, dengan kata lain macam yang tulislah, inflasi, pengangguran boleh juga guna kemelisitan ekonomi ataupun deflasi. Sebab bila berlaku deflasi atau kemelisitan ekonomi, pengangguran memang ada di bawah dia. Okey, tujuan dia meningkatkan permintaan agregat. Okey. Permintaan agregat ni permintaan terhadap barang lah tujuan dia. Okey, meningkatkan permintaan agregat, permintaan orang ramai. Okey, seterusnya mengurangkan permintaan agregat. Okey, inflasi. So, kalau inflasi, katakan yang ni kan, inflasi sekarang ni, awak kena tahu maksud dia. Inflasi tu kenaikan harga barang secara berterusan tanpa had. Okey, dengan kata lain, bila berlaku inflasi, ramai orang yang mampu ataupun ada kemampuan untuk beli barang tapi barang tak banyak. Okey, so dasar fiskal yang dibuat, kalau dasar fiskal menguncup ataupun inflasi, dia kurangkan perbelanjaan kerajaan sebab time ni ramai orang mampu beli, jadi dia kurangkan perbelanjaan kerajaan. Tapi dia naikkan cukai. Yang ni yang kita ditekankan dua benda ni lah. Cukai dengan perbelanjaan kerajaan, dia naikkan atau turun. Okey, yang tu awak kena faham. Okey, kalau kadar cukai bila berlaku pengangguran, diturunkan cukai sebab masa ni orang tak ada duit, tak kerja, diturunkan cukai supaya orang mampulah kalau nak beli barang kan. Okey, sebenarnya perbelanjaan kerajaan, dia tingkatkan perbelanjaan kerajaan sebab time ni orang tak ada duit, sebabnya kemelisitan ekonomi, banyak kena buang kerja, pengangguran, jadi ditingkatkan perbelanjaan kerajaan. Tingkatkan perbelanjaan kerajaan ni contohnya dia kerajaan bina sekolah ataupun apa-apalah yang sektor kerajaan punya, bina universiti, buat jalan raya. Okey, bila dia tingkatkan perbelanjaan, buat benda-benda tu, akan menawarkan peluang pekerjaan. Okey, bila dia buat perbelanjaan kerajaan seperti buat sekolah, memang akan ada peluang pekerjaan. Jadi yang pengangguran tadi dapat diatasi. Tu sebenarnya. Tapi kalau time inflasi, masa ni orang mampu beli, orang banyak duit, dia kurangkan perbelanjaan kerajaan. Okey, supaya lama-lama kemampuan orang tu makin kurang dan akan balance dengan jumlah barang. Okey, awak kena tahu konsep inflasi ya, macam sebelum ni kita dah belajar. Okey, itu sedikit berkaitan dengan dasar fiskal, yang mana ada dua, dasar fiskal mengembang dan menguncup. Okey, kalau awak senang nak ingat, menguncup ni, masa ni harga barang mahal, inflasi kenaikan harga barang secara berterusan. Okey, lama-lama orang tak mampu beli sebab barang mahal. Okey, lepas tu dia jadi kurus sebab tak mampu beli, so jadilah menguncup. Kalau yang ni mengembang sebab menganggur, time tak kerja, badan kembang, naik gemuk. Contohlah macam tu cara nak ingat. Okey,
Yang ni dia terangkan lagi secara detail. Okey, tak apalah awak tengok kat sini. Sama je macam yang cikgu terangkan tu. Okey, hasil kerajaan. Kerajaan dapat duit daripada mana? Sebelum ni awak pernah fikir tak? Macam mana lah kerajaan dapat duit ya? Okey, sebenarnya kerajaan dapat daripada hasil kutipan cukai dan hasil bukan cukai. Cukai ni ada dua pula. Cukai langsung, cukai tak langsung. Okey, so kita tengok. Okey, hasil cukai. Okey, cukai tu bayaran wajib dalam bentuk wang yang dikenakan oleh kerajaan berdasarkan Akta Parlimen. Okey, kalau yang tahu cukai apa? Contohnya sebelum ni glamour, cukai GST. Tapi sekarang dah tukar kepada SST. Dulu Goods and Services Tax. Okey, ataupun cukai barang dan perkhidmatan. Tapi sekarang ditukar SST, Sales and Services Tax. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. So, cukai langsung ada dua. Okey, cukai tadi pecah pada dua, cukai langsung dengan cukai tak langsung. Okey, tengok cukai langsung definisi dia. Cukai yang beban cukainya tak boleh dipindah pada orang lain. Maksud dia, okey, contohlah cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan individu. Awak kerja, awak kena cukai. Contoh kalau awak tengok seli gaji mak ayah ke, tak kisahlah abang ke adik-beradik yang bekerja sektor. Sama ada kerajaan atau swasta, memang ada potongan cukai. Kat situ ialah kita panggil cukai langsung, yang mana dia tak boleh elak, dia memang kena bayar. Tu kita panggil cukai langsung, direct. Cukai yang kena kat awak sendiri, tak boleh pindah pada orang lain. Okey, kecuali cukai tak langsung, dia boleh pindah pada orang lain. Okey, jenis cukai langsung lain. Okey, apa-apa jenis cukai pendapatan ialah cukai langsung. Contoh cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, ada perkataan pendapatan, cukai pendapatan koperasi, cukai pendapatan petroleum. Okey, semua jenis yang ada perkataan pendapatan ialah cukai langsung. Okey, dan ada 4 lagi, cukai keuntungan hartanah, duty stamp, cukai tanah, cukai pintu. Sebelum ni kalau cikgu ada pernah lah ajar pelajar, dia buat akronim. Kalau dia soalan objektif, semua cukai pendapatan dia dah boleh jawab, dia tahu dah. Okey, ada perkataan pendapatan memang cukai langsung. Cuma nak ingat yang 4 ni, dia boleh ambil contoh sini stamp kan, stamp dia ingat S, tanah T, P untuk pintu, hartanah K. Macam sebelum ni ada murid yang buat, dia ingat macam ni. S untuk siapa nama. Contohnya S untuk siapa nama S Syakirah. Okey, katakan Syakirah. Syakirah tutup pintu kuat. Dia ambil macam tu. Syakirah tutup pintu kuat. S untuk stamp, tutup untuk tanah, pintu untuk pintu juga. Kuat keuntungan hartanah. Tak kisahlah, tu contoh akronim yang kena ingat. Okey, kita pergi pula pada cukai tak langsung. Cukai tak langsung, cukai yang beban dia boleh pindah pada orang lain. Contohnya kalau senang, awak pergi KFC, mana-mana yang fast food tu, kan kalau awak tengok dia resit tu, contoh dia bagikan bil tunai tu, awak tengok, okey, contoh harga untuk snack plate katakan RM10 ke RM12 gitulah kan. Okey, tapi awak bukan bayar amount tu saja, dia belum tambah dengan cukai. Itulah kita panggil cukai jualan. Okey, kalau sebelum ni GST, sekarang ni SST. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, yang tu lah sebenarnya. Okey, cuma awak kena tahu satu-satu duty excise tu apa. Duty excise ni, okey, duty ni cukai lah. Maksud dia cukai. Sama je dengan cukai, perkataan cukai. Duty tu ialah cukai juga. Tapi cukai dia kena ke atas barang yang ni. Okey. Kalau duty import, okey, cukai yang dikenakan ke atas barang import. Okey, contohnya barang kita beli dari negara luar, so dikenalah cukai. Siapa yang kena bayar? Yang kena bayar, sebab itulah dia kata beban cukai dipindah pada orang lain. Orang luar negara jual kat kita Malaysia, tapi kita kena bayar mahal. Macam kita import, kenapa beli mahal? Kita bayar mahal. Sebab kita kena bayar cukai import tu sebenarnya. Okey? Samalah dengan duty export atau cukai ekspor. Kalau kita jual ke negara lain barang, cukai tu orang yang sana, negara luar yang akan
tanggung kena bayar. Sama lah konsep macam import tadi, dia kena bayar. Lepas tu SST macam cikgu cakap tadi, KFC semua tu, ataupun dekat pasaraya kan, ada ditulis GST, tapi sekarang ni SST, cukai berapa persen tu. Cukai perjudian, okay, cukai perjudian ni apa-apa yang cukai judi macam sport toto tu, kan. Okey, seterusnya levy pekerja. Levy ni ialah kalau ditulis kat sini, dikenakan atas majikan bagi membawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara. Okey, cukai ini biasa digunakan terhadap pekerja asing yang datang ke sebuah negara. Contohnya dekat Malaysia ni banyak kan, contoh Raub. Kerja kat Tongfat banyak kan, Bangla, Myanmar semua ada. Tapi owner Tongfat tu dia kena bayar cukai pada pekerja-kerja yang luar negara tu yang datang masuk kerja tempat dia. Tu kita panggil levy, cukai levy, tu cukai pekerja lah. Sebenarnya hasil bukan cukai. Tadi hasil cukai, yang ni hasil bukan cukai. Okay, hasil bukan cukai contoh ni, bayaran denda dan penalti. Contohnya denda apa? Okay, compound. Katakan parking ataupun langgar PKP. Tu sebenarnya masuk dalam bayaran denda dan penalti. Bayaran lesen dan permit. Kan, renew lesen. Okay, nanti awak dah ada lesen kereta motor. Okay, nak renew lesen kena bayar, ataupun permit macam orang luar negara ke apa kan, renew balik permit dia sebab duduk Malaysia, dia orang negara lain kan, tu kena bayar. Faedah dan pulangan pelaburan kerajaan, yang ni apa-apa yang berkaitan dengan kerajaan lah. Okay, seterusnya bayaran sewa harta atau aset kerajaan. Okay, ni yang berkaitan dengan barang kerajaan. Seterusnya dividen, royalty, petroleum dan gas asli. Okay, contohnya katakan petroleum atau gas asli. Contoh Petronas. Okay, dia menggunakan jenama Petronas tu, apa brand Petronas tu untuk jual dekat tempat, tak kisahlah mana-mana. Brand sama je, cuma owner yang lain lah yang mengurusnya. Tapi yang paling asal sekali, siapa yang mengeluarkan produk yang bernama Petronas tu, jadi orang yang jual guna jenama dia tu, brand dia ataupun nama syarikat Petronas tu, dia kena bayar dekat tuan dia yang asal yang mengeluarkan jenama tu. Tu maksud dia. So dia kena bayar jugalah dekat kerajaan. Seterusnya pemberian kerajaan luar negara dan agensi antarabangsa. Okey. Tu kalau pemberian kerajaan luar negara lain bagi kita kan, bantuan ke apa, tu kira hasil bukan cukai. Seterusnya dividen daripada saham dan JLC. JLC ni syarikat berkaitan kerajaan, contohnya TNB. Okey. Contohnya TNB satu je. Contoh yang mengeluarkan elektrik. Jadi dia kena bayar cukai juga pada kerajaan. Okey. Untuk kesan cukai nanti kita akan sambung, akan datang, kelak akan datang. Cukup sampai sini saja. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.